Kemudian Nabi SAW sebut, berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah. Tuan-tuan, terutama kita, bila Nabi SAW sebut nafkah ni, ini hak siapa tuan? Hak suami. Ni kita orang lelaki ni. Cari nafkah, cari rezeki, jalan yang betul. Kalau ada sumber-sumber yang kita ragu-ragu, sumber syubhat, kalau sumber haram lagi lah, tak payah sebut lah. Terus sumber ragu-ragu pun Islam minta kita jauhkan. Jangan buat cara-cara cari rezeki yang pelik. Sekarang ni tuan-tuan famous, orang duk main forex lah, hat tu lah, hat ni lah tuan-tuan. Benda bila ulama duk kata benda tu tak elok tuan-tuan, tinggal. Benda tu syubhah, jauhkan. Kita nak bagi makan nak isteri tuan. Kita bagi makan benda syubhah, benda haram ni tuan-tuan, hak tu duk jadi bini duk keling dengan kita. Anak-anak tak dengar cakap kita, melawan kita, derhaka kita. Itu antara punca tuan-tuan. Pemakanan merupakan antara benda yang sangat-sangat ditekan dan dititik beratkan dalam agama tuan-tuan. Apa yang kita suap kat anak isteri kita, kita akan dapat hasil balik. Kalau kita suap benda yang halal, benda yang baik, benda yang barakah, keberkatan tu akan balik kepada kita. Kita jangan terikut-ikut dengan peredaran orang sekarang tuan-tuan. Dalam bab mendidik anak, pastikan anak ni bagaimana dia nak dapat straight A. Hantar tuition sana, hantar tuition sini. Anak tak semayang pun tak apa. Anak tak kerti baca Quran tak apa, nanti dia besar dia belajar lah. Tapi ni nak kena bagi dia study dulu. Siapa jamin ada CJ boleh berjaya? Siapa jamin straight A masuk syurga? Allah tak sebut pun hal tu. Tapi Allah jamin siapa yang ikut arahan Allah, dia akan dapat firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, ajarkan anak-anakmu takutkan Allah. Kita akan disoal tuan-tuan ni, suami isteri Allah Taala akan soal tentang anak-anak. Jangan duk kalut, duk kira anak cucu kita nak ni susah hati lah, dia tak nak ni, tak boleh bercakap lagi ni, huruf pun tak kenal. Dia buat ni macam anak ni memang tak ada bercakap. Kita duk ingat umur belah tahun ke apa, umur apa 2 tahun semua. Ish. La ilaha illallah. Apa dia ni tuan? Anak Allah pun tak kenal. Keturunan Nabi pun tak kenal tuan. Saya mengajar sekolah tuan. Demi Allah, kita pernah tanya dalam sekali peperiksaan. Sampailah saya takkan lupa tuan. Soalan dia mudah ya. Siapakah Sayyidatina Fatimah tuan? Ni ajak budak sekolah mendengar. Siapakah Sayyidatina Fatimah? Nenek Nabi SAW. Tuan-tuan tak kenal. Apa nak jadi kan? Kita ni kalau Nabi tak tolong kita ke akhirat tuan-tuan, tak tahu bagaimana keadaan kita. Apa tuan-tuan yakin amalan kita hari ni kita boleh masuk syurga? Tuan-tuan yakin ke? Tu pun duk kalut. Anak ni periksa ni, yang tu, yang ni. Oh, anak tu. Result anak teruk lah. Awak siapa? Dia dapat 8A, 1B. Oh Allah, ada juga B. Dia duk kalut hal tu tuan. Kita ni tuan-tuan jadi macam orang dulu. Biar anak kita ni tak berapa pandai. Biar anak kita ni sederhana, kerja biasa-biasa, rumah kecil, kereta murah tuan. Tapi akhlak dia A+. Ibadat dia, dengar azan dia tahu mana nak pergi, apa nak buat. Tak perlu suruh. Kehidupan dia, harta dia, dia tak pernah simpan. Dia kira tolong orang, dia kira sedekah. Tuan-tuan, itulah kunci kejayaan. Kita hidup atas agama. Kita bukan hidup atas ketetapan kita. Agama dah tetap apa nak kena buat. Pegang je dengan agama. Lah ni jarang dengar dah. Dulu selalu dengar tuan. Bila kata orang nak pergi mengapai Quran, pergi tahfiz. Lah tahfiz pun melembak dah. Soalan pertama bila kata anak pergi tahfiz, orang dia tanya apa? Tahfiz nak kerja apa? Amboi, macam dia Tuhan letak rezeki orang. Bab rezeki hang jangan kalut, tu kerja Tuhan. Hang buat kerja hang. Kerja hang apa? Ajak anak hang tentang agama. Bertegah dalam ibadat. Pastikan anak-anak kita tahu benda-benda semua. Sampai mereka nak besar, bila agama tu kita tegas, tekankan dalam dada mereka tuan-tuan, insya-Allah anak kita bila membesar, masuk remaja ke, pemuda ke, dewasa ke, mereka takkan terkeluar daripada landasan agama. Percayalah.
Tapi didikan tu mesti mai daripada kecil. Sebab tu Nabi pesan, ajarkan anakmu takutkan Allah. Kalau anak kita Allah, takut ke Allah, tuan-tuan jangan risau. Mungkin anak kita tak pandai, tapi dia anak yang menyejukkan hati kita. Dia hormat kita, dia jaga kita elok, dia taat kita. Kehidupan dia mungkin nampak sederhana, tapi Allah Ta'ala tenangkan hati dia. Allah Ta'ala cukupkan semua rezeki dia. Jangan ragu-ragu dengan Allah, tuan. Jangan ambil tahu kerja Allah. Kita buat kerja kita. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Allah akan bagi apa yang kita buat. Tuan-tuan, sebenarnya 9 perkara yang Nabi sebut, tuan-tuan, semua perkara yang besar. Dan ni kita cek, tuan-tuan, satu persatu. Yang mana ada kat kita, kita kekalkan, kita elokkan. Yang mana tak ada, tuan-tuan, kita buat bagi ada. InsyaAllah, tuan-tuan, 9 benda ni kalau ada dalam genggaman sampai kita mati, tuan-tuan, kita akan mati sebagai orang yang akan mendapat kemuliaan oleh Allah. Dan ni kita letak satu azam lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita daripada orang yang akan mendapat seruan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Kita buat diri kita orang yang akan disambut dengan sejahtera oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga dia. Bukan maksud saya nak mak kata jangan buat dunia dah, tinggal dunia dah. Kita hidup macam biasa, tuan. Tetapi tolong perbaik balik hubungan kita dengan Allah. Muhasabah balik apa yang tak kena dalam kehidupan. Kalau ada mak ayah, jaga mak ayah, tuan-tuan. Bakti kat mereka, ambil tahu kat mereka, tuan-tuan. Kalau mak ayah dah tak ada, teruskan jadi anak yang soleh. Doakan mereka, kirim pahala yang kita buat kepada mereka. Kita pun tak lama dah. Kita pun tak lama dah. Mudah-mudahan dengan perlakuan kita yang kita sertakan dengan taubat, istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan terima semuanya dan Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,